Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar darjah 4 saya. Okay, hari ni Ustazah akan bahaskan tentang hijrah. Okay, saya harap awak semua buka pelajaran 2 bab hijrah. Okay, hijrah ke Madinah. Okay, pengertian hijrah. Okay, hijrah dari segi bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang baru. Okay, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang baru. Pindahlah. Okay, dari segi istilah ialah perpindahan Rasulullah SAW dan orang Islam dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Okay, Rasulullah berhijrah dengan orang Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okay, seterusnya dalil hijrah. Okay, dalil hijrah surah Al-Anfal ayat 30 artinya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Okay, ingat tu, Allah sebaik-baik menggagalkan tipu daya. Okay, tipu daya apa? Tipu daya orang kafir. Diorang cakap kalau sesiapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad, maka mereka akan memberikan habuan. Tapi itu sebenarnya adalah tipu daya sahaja. Okay, seterusnya tarikh hijrah. Okay, tarikh hijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Okay, 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan. Okay, ingat tu. Tarikh hijrah adalah 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan. Okay, kat sini kita tengok nama asal Yasrib. Okay, nama asal Yasrib, nama Madinah ni asalnya adalah Yasrib. Okay. Sebab berlakunya hijrah 2.4. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Okay, jadinya Nabi Muhammad dengan orang Islam ni bukanlah pelarian. Okay, bukan pelarian, tetapi mereka dijemput oleh orang Ansar. Mereka dijemput oleh orang Madinah dan perintah Allah juga. Okay, yang kedua, menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Okay, Rasulullah dan orang Islam menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Okay, seterusnya kematian bapa saudara Abu Talib dan isteri baginda Sayyidatina Khadijah yang sentiasa membantu dalam perjuangan Rasulullah. Abu Talib ni bapa saudara Nabi Muhammad ni, dan juga Sayyidatina Khadijah isteri Nabi Muhammad sentiasa membantu dalam perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Okay, seterusnya nombor 4. Seksaan dan ancaman daripada kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Okay, orang kafir Quraisy ni menyeksa dan memberi ancaman kepada orang Islam. Okay, yang kelima, selama 3 tahun pemulauan. Okay, 3 tahun pemulauan terhadap keluarga Rasulullah dan umat Islam. Antaranya apa yang mereka pulaukan. Pulauan tu maksudnya macam membiarkan lah. Diorang tak layan pun. Orang kafir Quraisy tak layan pun orang-orang Islam. Okay, antaranya larangan berdagang atau berniaga dengan orang Islam. Dilarang berjual beli dengan orang Islam. Jual beli ni merupakan satu income lah untuk orang-orang pada waktu tu kan. Okay, diorang berniaga, berjual beli. Tapi bila dilarang berniaga dengan orang Islam, jadi orang Islam ni tak dapat duit lah. Tak dapat nak menyara kehidupan selama 3 tahun pemulauan dia. Okay, seterusnya larangan mengadakan perkahwinan dengan orang Islam. Orang kafir Quraisy tidak benarkan berkahwin dengan orang Islam. Okay, yang ketiga, larangan bergaul dan menziarahi orang Islam yang sakit. Orang kafir Quraisy ni melarang bergaul dengan orang Islam. Kalau sakit pun jangan pergi rumah dia. Okay? Orang kafir Quraisy punya pemulauan ni. Okay, seterusnya nombor 6. Permintaan penduduk Yasrib. Okay, penduduk Yasrib ni adalah
penduduk Madinah, permintaan penduduk Yathrib selepas Bai'atul Aqabah pertama dan Aqabah kedua yang mahukan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okay, orang Yathrib ni mahu Rasulullah dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Okay, sebab itulah berlakunya hijrah ke Madinah ni. Okay, seterusnya peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Okay, peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad terima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Maka baginda bersegera memberitahu Sayyidina Abu Bakar tentang perkara tersebut. Okay. Baginda juga membuat perancangan terperinci untuk berhijrah pada siang hari dan merancang untuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Okay, Rasulullah merancang untuk berhijrah ke Madinah pada siang hari. Di tempat tertentu dan persinggahan pertamanya adalah di Gua Sur. Abu Bakar dan juga Rasulullah bersinggah di Gua Sur. Okay, seterusnya perenggan yang kedua. Pada malamnya, Rasulullah SAW telah berbisik dengan Sayyidina Ali apa yang perlu dilakukan. Okay, jadinya Sayyidina Ali telah diperintahkan untuk menggantikan tempat tidur baginda. Sayyidina Ali ni diperintahkan untuk gantikan tempat tidur Rasulullah. Okay, seterusnya, kemudian baginda secara sembunyi keluar dari rumah dengan membaca ayat 9 surah Yasin. Rasulullah secara sembunyi keluar daripada rumah dan membaca surah Yasin. Ayatnya adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Okay, Rasulullah baca surah Yasin tu. Lepas tu orang-orang yang lain yang mengepung rumah Rasulullah ni, kan ada pemuda-pemuda yang mengepung rumah Rasulullah tu kan. Okay, mereka tertidur. Dia kepung sebab dia nak bunuh Rasulullah. Okay, jadinya mereka tertidur lena tanpa sedarkan diri. Okay, jadi lalu Rasulullah pun meletakkan pasir di atas kepala mereka. Okay, supaya mereka tidur nyenyak. Okay, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar. Okay, Rasulullah keluar je, Rasulullah terus berjumpa dengan Abu Bakar dan terus berjalan menuju ke Gua Sur. Okay. Setelah pemuda-pemuda tersebut terjaga, mereka mendapati Rasulullah SAW telah tiada. Okay. Hanya Sayyidina Ali yang berada di katil baginda. Diorang tengok-tengok je, Nabi Muhammad dah tak ada. Rupanya yang tidur kat katil dia adalah Sayyidina Ali. Okay, pemuda-pemuda tersebut telah melaporkan kepada pemimpin Quraisy. Mereka mencari Rasulullah di seluruh kota Mekah hinggalah mereka tiba di Gua Sur. Okay, para pemimpin Quraisy yang merancang untuk membunuh Rasulullah SAW berasa marah dan menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Okay, pemimpin pembesar Quraisy ni rasa marah sebab tak dapat nak membunuh Nabi Muhammad. Jadi dia tawarkan, siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad, aku akan bagi 100 ekor unta. Mahal satu ekor unta ni je dah mahal. Okay, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berselindung di Gua Sur selama 3 hari. Okay, Rasulullah dan juga sahabat dia Abu Bakar duduk dekat Gua Sur selama 3 hari. Okay. Seterusnya, peristiwa di Gua Sur. Okay, muka surat seterusnya 2.6, peristiwa di Gua Sur. Okay, setelah beberapa hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di Gua Sur, pihak musyrikin Quraisy telah menyusun beberapa kumpulan untuk mengesan dan mencari baginda. Okay, orang Quraisy ni telah menyusun orang untuk mencari Nabi Muhammad. Okay, mereka juga telah mengupah pengesan telapak kaki yang bernama Abu Kurzun. Abu Kurzun ni ditugaskan oleh musyrikin Quraisy untuk mengesan jejak Nabi Muhammad. Kita kalau berhijrah,
ataupun kita berjalan dekat padang pasir ataupun kita jalan dekat atas tanah kan kita ada kesan tinggalkan kesan tapak kaki kan. Okay, jadinya orang kaum Quraisy ni diorang mengesan tapak kaki baginda dan akhirnya mereka berhenti di Gua Sur. Jumpa dan mereka pun berhenti dekat Gua Sur ni. Okay, malangnya, mereka tidak dapat menjumpai baginda kerana di hadapan pintu Gua Sur ada sarang labah-labah dan sarang burung merpati. Okay, diorang dah sampai dah dekat depan pintu Gua Sur. Tapi bila mereka nampak ada sarang labah-labah dengan burung merpati. Okay. Dekat depan pintu Gua Sur tu ada sarang labah-labah. Jadi diorang pun berfikirlah, kalau ada manusia yang masuk, mestilah sarang labah-labah ni hancur. Kan? Mestilah musnah. Burung merpati pun mestilah tak ada. Tapi ni mereka nampak ada burung merpati, ada sarang labah-labah. Jadi mereka pun ingat dalam Gua Sur tu tak ada orang. Okay, Allah perintahkan kepada labah-labah untuk buat sarang dekat depan pintu gua. Okay, semasa berlindung di Gua Sur, Abu Bakar telah dipatuk oleh seekor binatang berbisa. Okay, waktu dekat dalam Gua Sur tu, Abu Bakar, sahabat Nabi kan? Okay, dipatuk oleh seekor binatang berbisa. Dipatuk oleh ular. Sehingga menitiskan air matanya. Okay, kerana menahan kesakitan. Ketika itu, baginda sedang berbaring di riba Abu Bakar. Okay, waktu tu Nabi Muhammad sedang berbaring dekat riba Abu Bakar ni. Dekat atas perut Abu Bakar kan, baring. Lepas tu, Abu Bakar ni pun sakit. Sakit sebab kena patuk dengan ular kan. Dia sakit. Lepas tu dia keluarkan air mata dia terkena pada muka Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad kata, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Nabi Muhammad kata pada Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar jawab apa? Saya dipatuk ular, ya Rasulullah. Abu Bakar kata, saya ni dipatuk oleh ular. Okay, baginda telah menyapu air liurnya di tempat yang dipatuk. Okay, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Menyapu air liur di tempat yang dipatuk tu merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Dan ketika itu juga rasa sakit itu hilang. Okay, setelah itu baginda dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur dan meneruskan perjalanan dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqat. Okay, lepas dia Abu Bakar dipatuk ular tu, jadinya Rasulullah ni pun keluar daripada gua, dan Abu Bakar pun keluar daripada gua, berjumpa dengan Abdullah bin Uraiqat ni. Okay, Abdullah bin Uraiqat ni menunjukkan Rasulullah dan Abu Bakar ni jalan untuk pergi ke Madinah. Okay, dia menunjukkan jalan yang jarang orang lalu untuk pergi ke Madinah. Okay, setelah melalui kesukaran dalam perjalanan, akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah sampai di Quba. Okay, tempat pertama yang mereka sampai adalah Quba pada 8 Rabiul Awal tahun 28 Jun 622 Masihi. Okay, Rasulullah SAW telah mendirikan sebuah masjid, iaitu Masjid Quba. Kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Madinah dengan diiringi 100 orang penduduk Yasrib, penduduk Quba. Okay, sebelum itu Rasulullah SAW telah singgah di perkampungan Bani Salim dan bin Auf untuk mendirikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Okay, sebelum tiba di Quba tu, okay, Rasulullah singgah di perkampungan Bani Salim dan Bani Salim bin Auf. Untuk apa? Untuk mendirikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Okay, menyampaikan khutbah. Ketibaan baginda disambut meriah dengan alunan syair dan paluan gendang berserta selawat ke atas Nabi Muhammad. Okay, Rasulullah pun tiba dekat Madinah dan rupanya ramai orang-orang Madinah yang menunggu Nabi Muhammad. Okay, diorang pun mengalunkan syair, lepas tu paluan gendang ke atas Nabi Muhammad dan juga selawat. Okay, sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah dan perjalanan mereka. Okay, ini merupakan sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah. Okay, yang pertama,
Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni ditugaskan untuk mengiringi dan menemani Rasulullah. Okey, Abu Bakar ni merupakan sahabat Rasulullah. Okey, seterusnya Ali bin Abu Talib. Okey, Ali bin Abu Talib telah menggantikan tempat tidur Rasulullah. Okay, yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar. Okay, Abdullah bin Abu Bakar ialah sebagai pengintip untuk mendapatkan maklumat rancangan kaum Quraisy. Dia telah mengintip kaum Quraisy. Spy lah. Okay, dia telah mengintip kaum Quraisy. Okay, seterusnya nombor 4. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni adalah hamba kepada Abu Bakar. Dia ditugaskan untuk mengembala kambing dan menghilangkan kesan tapak perjalanan Rasulullah. Okay, Amir ni mengembala kambing dan dia hilangkan kesan jejak kaki Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Okay, seterusnya Abdullah bin Uraiqat. Okay, Abdullah bin Uraiqat ni merupakan petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Dia tunjukkan jalan orang yang jarang lalu. Okay. Ya, seterusnya Asma binti Abu Bakar. Okay, Asma binti Abu Bakar ni perempuan tau. Okay, Asma binti Abu Bakar ni dia merupakan anak kepada Abu Bakar, sahabat Rasulullah tadi. Okay, dia pembawa bekalan makanan untuk Rasulullah dan bapanya. Okay, Asma Abu Bakar ni ketika ni dia sedang mengandung. Lepas tu dia ikat makanan tu dekat pinggang. Lepas tu dia naik bukit, dia panjat bukit untuk bagi pada ayah dan juga Rasulullah makan. Okay, nombor 7. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar ni merupakan perawi hadis peristiwa hijrah ni. Okay. Alright, seterusnya kesan hijrah. Okay, kesan hijrah. Hijrah Rasulullah SAW telah membuka suatu lembaran baru kepada umat Islam. Iaitu, okay, tengok nombor 1. Rasulullah SAW telah menyatu padukan orang Ansar, Puak Aus dan Khazraj dan Muhajirin. Okay. Rasulullah telah menyatu padukan orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Okay, seterusnya amalan akidah dan ibadat seperti solat, zakat, puasa dan haji dapat dilaksanakan dengan aman. Okay. Sebab orang dekat Madinah, orang-orang Islam dekat Madinah tu, diorang dah suka Nabi Muhammad kan. Jadinya amalan-amalan seperti ibadah, solat dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau dekat Mekah, orang Islam nak solat je kena baling dengan najis. Rasulullah sendiri pun dibaling dengan batu kan. Okay, seterusnya terbentuknya negara Islam pertama di dunia. Walaupun Nabi Muhammad ni dilahirkan dekat Mekah, walaupun Nabi Muhammad pernah berdakwah dekat Mekah, kan, tempat pertama yang Nabi Muhammad berdakwah adalah Mekah. Tapi Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Okay, yang keempat, umat Islam terselamat daripada penindasan kaum musyrikin Mekah. Okay, seterusnya, agama Islam semakin tersebar luas. Okay, sebab tak ada halangan kan, tak ada siapa-siapa yang nak kacau orang Islam. Jadinya agama Islam ni semakin lama berkembang, semakin besar dekat Madinah. Okay, seterusnya Rasulullah SAW menjadi ketua negara, hakim, panglima tertinggi setelah terbentuknya Perlembagaan Madinah. Okay, Perlembagaan Madinah adalah perlembagaan pertama di dunia yang mencakupi aspek ekonomi, politik dan sosial. Okay, sampai situ saja pembelajaran kita untuk tajuk sirah ni. Okay, saya harap awak semua faham apa yang saya terangkan. Kalau tak faham, boleh tanya. Okay, lepas tu latihan saya bagi. Tolong laksanakan Okay, terima kasih. Assalamualaikum.